So macam itulah style Azhar. Hmm. Selalu kalau diorang tanya berkaitan dengan sistem, part mana yang selalunya yang menjadi persoalan kepada anak tim Azhar? Biasanya kalau part sistem ni GCA. Oh, Kebanyakan GCA. yang tanya si GCA lah. Macam mana dia nak buat 85%, macam mana dia nak buat 91%. Lepas tu macam mana emas tu boleh um, apa berlakulah keuntungan daripada GCA tu. Macam mana kita nak Hmm. keluarkan keuntungan daripada GCA. Semua tu lah. Mhm. Memang Alright. majoriti GCA lah. So, kalau macam tu Azhar, apa kata kita tanya dulu partisipan yang ada dekat ruangan Zoom ni, uh, sebenarnya malam ini diorang ada tak persoalan yang diorang nak tanya sebelum kita go through Hmm. kepada sistem ni kan? Kita nak tanya Hmm. soalan-soalan daripada partisipan malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kongsikan dengan kita dekat sini dalam sesi malam ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan part mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dan agak-agak ada ke persoalan yang bermain di minda tuan-tuan dan puan-puan sebelum speaker kita berkongsikan pada malam ini. Saya pun nak tahu pasal macam mana nak dapat keuntungan dari GCA. Okay, that's good. Okay. Yang lain, Oh, boleh respon nanti kita akan ah. baca mungkin ataupun mungkin Azhar nampak dia akan uh, bantu dia untuk fokus ke part tu jugalah. Alright. So Hmm. ada soalan dari Ada macam soalan mana lagi. dapat Macam mana 85% dapat? dan 91% tu. GCA kurang faham. Okay, that's good. So insyaAllah uh, Puan Azhar mungkin dah nampak sedikit sebanyak bayangkan persoalan yang bermain di minda partisipan kita bermain ini. Jadi sudah tanpa membuang masa, ingin menyerahkan teruslah kepada Azhar. Silakan Azhar. Okay, alright. Okay, saya teruskan kepada homepage Quantum Metal. Okay, biasanya Azhar akan buka QM website lah supaya senang faham. Okay, so majoriti dalam ni nak tahu tentang GCA kan? Tapi before you nak faham tentang GCA, you kena faham dulu tentang GSA. Okay, Okey, untuk sistem pada malam ni, okay, Azan nak ceritakan tentang GSA dulu. Okay, di mana kita nak tengok akaun GSA, semua dekat sini, homepage. Kita boleh tengok dekat My Account Summary. Okay, Gold Storage Account ni adalah akaun simpanan emas kita lah. Okay, di mana ni adalah nombor akaun kita. Di mana nombor akaun ini kita boleh share sebagai transaction. Macam kita nak transfer lah, macam kita nak orang bayaran kita kan. So kita bagi nombor akaun ni, nombor GSA kita ni. Okay. Um, untuk amount gram emas, untuk Azhar punya gram emas setakat ni adalah 6.96395 gram. And then dia punya ounce adalah 0.22392. Okay, so approx value yang terdapat di dalam GSA Azhar adalah 2144.27. Okay. And then value based on the current QM price adalah harga terkini QM price adalah 307.91 gram. Okay, pada 23 Januari pukul 8. Okay. And then my average cost okay adalah 323.97. Ini di sini kita nak tengok account GSA lah. Okay. Okay, kita nak tengok view statement pula. Okay, view statement ni di mana alah, terkeluarlah pula sekejap Terkeluar. Okay. Okay, view statement ni kita nak tengok di mana uh, setiap transaction. Okay, yang macam Azhar klik ni kan all. Okay, kalau kita nak tengok transfer, kita boleh tengok transfer je. Transfer. Okay, kalau kita nak tengok top up, kita tengok account top up je. Okay, tapi tak ada top up lah. Okay, kalau kita nak tengok gold convert, kita akan tengok gold convert je. Tapi tak ada juga.
Okay, biasanya kalau kita nak tengok, sebenarnya banyak tau. Dia ada gold convert pay convert, gold convert terminate, physical withdrawal. Ah, okay, so yang ni dia memang tak ada sebab dia untuk hari ni je. Kalau Azhar buka untuk transfer, contohlah better all lah. Okay, better all. So dia akan terkeluar lah macam ni dari page 1 sehinggalah page 10. Akan ada transaction macam ni. Okay. So kalau kita nak tengok, kita kena klik transaction code. Oh tak ada, tak dapat. Okay. Kita hanya boleh tengok transaction ni daripada sini. Daripada mana kita punya gram emas tu bertambah. Okay. So kalau macam macam dulu ada nama, ada siapa, kita tahu siapalah yang beli JE 10X, top up JSA, okay, buat GCA, kita tahu dululah. Sekarang ni cuma ada transaction code saja. So kita kena cari transaction code ni satu persatu dekat consultant access. Dia macam ada rumit sikit lah. Okay. Alright. Kita balik kepada homepage. Sekejap namanya. Okay. Okay. Yang voucher redemption ni tak ada apa-apa. Kosong. And then gold convert account ni ada yang kadang-kadang keliru tau. Bila dia rasa dia buat GCA, and then dia check dekat sini, tak ada, kosong. Jadi dia beritahu Azhar, klien Azhar dia beritahu Azhar, kenapa saya buat GCA, dah berapa kali saya buat GCA, tetapi tak ada keluar pun dalam account GCA saya ni, dia kata. Jadi Azhar beritahu bukan masuk dalam tu. Okay, ini memang kosong je. Tak ada apa-apa. Okay. Yang kita buat GCA tu adalah dekat holding inventory. Okay. Nanti saya akan ceritakanlah macam mana berlaku keuntungan dalam GCA apa semua. Tapi ni kita cerita pasal best dulu ah. So basic dia untuk holding inventory ni kita nak tengok berapa jumlah gram yang kita simpan, yang kita selalu buat GCA, yang kita jadikan modal lah. GCA adalah 1.15.85 gram ni. Ini adalah modal kita convert dekat GCA. And then yang ni adalah ounce. Lepas tu approx value ni adalah USD 7547.88. Ni adalah average keseluruhan yang saya buat di CA. Ini adalah jumlah saya convert. Lepas tu ini adalah profit rate. Profit rate ni adalah kita punya fee lah. Okay. So kita tekan view. And then kita akan tengok di sini semua GCA yang saya buat. Semua transaction yang saya buat lah. Okay, macam tadi kita nampak kan dekat holding inventory tu dah tak ada lagi dah macam warna hijau, dulu ada warna merah kan. So sekarang ni semua randomly warna hitam. Okay, tapi bila kita tekan view tu, kita boleh nampak dekat sini mana akaun yang dah untung, mana akaun yang rugi. So kalau macam yang color warna hitam ni kita tengok dekat gain or loss ni kan. Okay, kita boleh nampak lah yang ni untung. Yang color merah ni yang ada keluar net gain or loss ni kan. Kalau dia warna hitam gain, kalau dia warna merah macam ni adalah loss. Senang je kita nak tengok akaun kita tu dah untung ataupun belum. Okay. So kita berterima kasihlah dengan Quantum Metal sebab dia dah siap sediakan macam ni, platform macam ni, di mana kita senang nak kira. Kalau kita nampak dia color merah macam ni, maksud dia tengah rugi. So tak payah kira lah. Kalau kita nampak yang hitam-hitam macam ni kan, color hitam-hitam macam ni, maksud dia dekat, dia dah untung dan kita kena kira. Okay. Okay, kita balik pada homepage lagi. Okay.
Yang ni adalah gold price di mana kita boleh tengok Zah. harga emas semasa. Macam QM Sale ni kan, kita boleh tengok harga emas sekarang adalah 329.57. Kalau QM Buy ni maksudnya kita jual dengan QM. QM beli dengan kita. Dia beli dengan kita harga 308.01. So fixed rate pada hari ni USD 1 adalah MYR RM4.72 as at 2024 Januari 23. Okay. So currency ni akan berubah-berubah. So jangan hairanlah kalau ada yang tanya kenapa saya beli JE masa ni murah tetapi sekarang ni mahal pula. So kita kena ikut currency sekarang. Okay. Okay, yang ni float account. Ni bukan terbarulah. Ini dah berapa lama dah. Dah tahun lepas dah float account ni ada. Tapi masih juga yang tak faham tentang float account. So, hari ni Azan nak rungkaikan tentang GCA. GCA pula. Float account ni, FA. Okay? Macam dekat FA Azan ni kan masih ada current balance USD 15.41. So, in ringgit Malaysia adalah RM72.86. Hari tu Azhar dah keluarkan. Bila Azhar keluarkan 15 Disember ke? Ah, okay, ni 23 Januari. Transfer. Oh, adalah masuk ni. Baru perasan pula. Ada pula masuk 23 Januari. Okay, JE 10X. Okay. So di sini kenapa dia boleh termasuk dalam ni dalam float account ni. Nanti kita tengok macam mana kita nak buat dia tak masuk dalam float account. Ini mungkin Azam tak tahulah kenapa boleh masuk dalam ni. Okay, tak apa. Okay. So, float account, okay, dah tahu. And then, ni, customer portfolio. Sebelum customer portfolio, kita boleh tengok register link dekat sini. Okay, ada yang tanya Azhar, macam mana Azhar boleh bawa orang, okay, bawa members lah untuk register Quantum Metal. Okay, adakah melalui borang ke apa ke? So, ini melalui ni link ni lah. So kita copy je. Okay, memang link ni panjang, kita boleh pendekkan. Ada caranya nak pendekkan macam mana. Okay, kita copy, lepas tu kita boleh send kepada rakan-rakan kita yang di WhatsApp. Dan bestnya juga boleh copy paste and masuk ke dalam social media kita lah. Kalau orang tu nak join, dia terus klik link itu dan register. Okay. So, di sini ini adalah customer portfolio di mana berapa jumlah GSA saya, okay, GAE 10X saya dan holding inventory saya. Holding inventory ni adalah GCA lah. Ada yang tanya saya, mana saya nak tengok GCA? Tak ada pun dalam customer portfolio saya ni lah GCA. Okay, holding inventory. Alright. Okay, ni dah randomly saya sentuh. Okay, saya akan pergi ke home. And then, okay, consultant. Okay, tadi home kan? Okay, so consultant. Consultant ni di mana kita dah jadi dealer. Okay. Dah, okay. Introducer pun ada juga. Tetapi introducer di mana dia punya team yang belum jadi introducer. Dia dapat tengok. Kalau team dia dah jadi introducer, dealer yang dapat tengok. Sebab ada yang tanya saya juga di mana dia tengah introducer and then adalah dia punya team introducer kan. So nama dia hilang. Nama dia hilang dalam dia punya list. Jadi dia macam panik jugalah. So dia tanya, di mana saya punya team tu yang dah jadi introducer tu adakah hilang? Dia bukan under dia lah. So, Azhar bagi tahu, oh dia list yang introducer tu nampak dekat page Azhar lah, dekat consultant summary Azhar lah. Jadi jangan risau, kalau nak nampak semua, kena jadi dealer. Kena jadi dealer baru nampak semualah. Okay? Okay. So, di sini
kita boleh nampak jumlah customer, jumlah dealer, jumlah DD, merchant, merchant developer, senior merchant developer dan SMD1. Okay. So, di sini kita boleh nampak nama-nama customer kita. Lepas tu dia punya customer code ni di mana bila dia dah, yang saya faham lah, bila dia dah membeli JSA, akan keluar customer code dan itu adalah direct daripada saya. Direct klien saya. Okay. Kalau dia tak ada kod macam ni, maksud dia adalah di bawah tim saya. Okay. So, dekat sini kita tahulah siapa dah jadi introducer. Dia register bila. Tarikh lahir dia pun ada. Kalau untuk yang bijak lah, yang macam, I mean, bukanlah bijak, I mean, kita nak appreciate kita punya team kan. Tengok pada tarikh lahir dia. Manalah tahu kan kalau macam contoh kalau kita nak appreciate dia, macam kita nak bagi tahu ini tarikh lahir awak kan. Apa kata tarikh lahir awak ni, saya nak ceritakan tentang JAE. Saya nak ceritakan tentang GCA. So macam kita ada bonding lah, ada bonding time dengan kita punya team. Okay. Lepas tu kan, selain daripada date of birth tu, register date. Okay, contoh register date dia ni kan 23 Januari. Contohlah. Okay, bila dia dah 1 year dalam quantum metal kan, macam kita tak nampak dia punya progress tau. Okay, kita try lah buat satu yang daripada apa kita punya creativity lah, kita bagi tahu hari ni adalah anniversary awak join Quantum Metal. uh, ada apa-apa persoalan ke tentang Quantum Metal yang you tak faham, apa kata kita jumpa, kita macam celebrate lah dia punya register date tu. Itu idea Azhar lah. Kalau nak ikut ikut, kalau tak nak tak payah. Okay. So di sini ni dia tak ada letak contact number, email. Ini agak susah sikit lah kalau kita nak trace. Okay. Ini adalah nombor GSA dia. Lepas tu referral dia. Dan di sini kita boleh tengok trade view dia. Tapi ini untuk yang ada bawa tim. Contoh kalau macam ni dia tak ada bawa tim, so dia akan kosong. Okay, kosong. Kalau dia ada bawa tim, contoh yang ni dah cari dulu yang mana ada bawa tim. Uh, okay, contoh macam Jeff ni lah. Okay, Jefferson. Saya punya dealer. Okay. Okay. Kenapa? Okay. So, kita boleh tengok view dekat sini. Okay, di sinilah kita boleh tengok dia punya tim. And then kita boleh track dia punya team, siapa yang membeli JSA, siapa yang membeli JE10X, siapa yang membeli JE5X. And then di sinilah kita boleh kacau dia. Kacau lah kita punya team ni kan, yang dah contohnya dia dah ada apa? Dia ada bawa team-team yang lain. Okay, kita kacau lah dia, kita bagi tahu dia, you ada team. You perasan tak team you ni ada membeli? Macam tu lah. Kadang-kadang Azhar kacau Jeff. And then Jeff pun, ya ke? Ada ke? So dia macam baru perasan. So itulah tugasan leader. Dah sentuh pasal leader lah pula. Okay? So apa? Secara tak sengaja lah. Okay? Alright. Okay. So yang seterusnya pasal ni voucher redemption ni tak ada apa-apa. Okay, pasal saya tak boleh tengok pula ni. Voucher redemption. Okay, ni adalah FA tadi, statement. Withdrawal saya dah sentuhkan. Okay, kalau nak keluarkan wang kita kan daripada FA, kita kena ni lah take action. Payment currency memang ringgit Malaysia lah. Lepas tu withdrawal amount. Contoh dalam tu amount saya 72. So kalau saya nak keluarkan 70, saya kena type lah 70. Then transfer to bank. Bank sama ada bank rakyat ke, CMB ke, itu terpulang pada anda lah. Yang pastinya
bank anda tu sudah di-approve oleh Quantum Metal. Macam sebelum ni Azhar dah buat kan untuk pengeluaran ni lah, FA ni lah. Lepas tu dia kata tak approve. Okay, pelik juga kan. Sebelum sebelum ni Azhar buat okay. So bulan lepas, bulan 12, bila Azhar nak transfer to bank tu dia kata tak approve. Rupa-rupanya QM sekarang ni dia nak Azhar letak bank statement. Sebelum ni tak letak bank statement. Sebelum ni kita letak kad bank, gambar kad bank. So sekarang ni kan scammer, dah tersentuh pasal scammer pula. Scammer dia boleh guna kita punya bank account tu kan untuk tipu orang lah. So QM sekarang ni lebih strict, dia minta bank statement. Dia minta bank statement tu pun dia minta yang crop atas tu, nama kita dengan nombor bank account tu sama ada aktif ataupun tak. Tu je. Okay. Bila transfer to bank, and then minimum amount for every withdrawal is 10 ringgit. And then bank charge apply to all withdrawal transaction to USD. And then estimate processing time within 1 to 5 working days. Ini pun orang tak faham kadang-kadang. Okay. Maksud Azhar, yang sebelum delay payment ni, 1 to 5 working days pun orang rasa macam lamanya. So, ini yang Azhar selalu tekankan. Kalau nak buat sesuatu pengeluaran, kena faham. Kena baca dulu dia punya notes. Okay? 1 to 5 working days. So, estimate processing time tu kena tunggulah within 1 to 5 working days. And then transfer to bank over the weekend atau public holiday during market close will be processed on the following working day. Maksudnya working day lah. Kalau contoh keluarkan FA pada hari Jumaat. Okay, Jumaat tengah hari. Jangan haraplah dia masuk malam. Okay, dia akan masuk pada Isnin, working days. So Sabtu Ahad tu bank tutup. Dan QM pun tutup. Okay. Alright, so bila dah settle semua ni, kita tekan submit. Okay, ini Azhar tak boleh select lah. Okay, bila tekan submit tu, dia akan keluar transaction tu pergi ke bank anda lah. Okay, ini pasal FA. Okay, ini pasal GSA pula. Okay, GSA ni, kita tekan list, dia akan keluar macam ni. Kalau Azhar lah, sebab Azhar ada joint account. Okay, ini account Azhar sendiri. Okay, Azhar boleh view, tekan action view. Yang ni adalah account anak Azhar, 2 orang. So, ini adalah joint account. Kita panggil joint account. So, base-nya di Quantum Metal ni, di GSA ni, kita boleh buka account anak kita. Saya tak tahulah saya tak tahulah emas lain. Tapi di Quantum Metal ni, ini yang membuat saya tertarik. Serius, saya tertarik dengan JSA joint account ni. Sebab kan dalam hati saya, di samping saya menyimpan emas untuk saya sendiri, saya boleh simpan untuk anak saya. Saya boleh simpan untuk 2 orang anak saya tu lah. Kan? Kalau macam akaun lain, mungkin kita kena buka akaun lagi satu, tunggu dia 18 tahun baru boleh buka akaun dia. Kan contoh. So ini yang membuat Azhar tertarik lah dengan JSA. And then okay, senang tau kalau nak buka joint account ni. Just email je kepada Quantum Metal and then bagi tahulah kita nak buka account anak and then dia akan bagi step by step macam mana kita nak apply lah. Okay. Okay, so okay, tadi dah pergi. Okay, list and then QM cell. Okay, QM cell ni di mana kita nak membeli emas. Okay, bukan macam contoh QM cell ni kan, kadang-kadang orang keliru tau. Orang ingat QM cell ni di mana kita membeli daripada apa? Maksudnya kita emas kita tu dijual oleh Quantum Metal. Faham tak di sini? Sebab ada yang keliru. QM Cell ni kan, contohnya ada klien Azhar, dia kata dia beli. Kenapa pula QM Cell? Patutnya QM Buy, dia kata. Tapi Azhar beritahu dengan dia, QM Cell ni maksud dia QM jual emas dengan kita. Kita yang sebagai pembeli dia.
Okay. So itu yang Azan nak tekankan di sini. QM sale ni adalah QM jual dengan kita. And then kita beli. So di sini Gold Storage Account kita kena klik lah. Azhar nak guna account anak Azhar. Okay. Azhar klik account pertama. And then berapa Azhar nak simpan dalam tu? Contohlah minimum RM10. Okay. Sebab kita boleh simpan minimum RM10 kan. So letak RM10 and then QM sell method ni kita boleh bayar melalui direct bank in. Tapi direct bank in ni lebih kalau kita punya amount tu lebih 30K. Tak silap saya lah kan. Betul kan Huda? 30K kan baru dapat direct bank in. Ya, betul. Kalau macam transfer berapa-berapa pun boleh. Guna FPX lah. Ataupun Azhar boleh beli melalui float account tadi. Okay. So, best lah quantum metal. Saya tak boleh nak kata apa. Saya memang suka quantum metal. Okay. And then, submit. Tapi sebelum submit tu baca dulu notes dia. Azhar suka tau baca notes dia. Sebab kita nak berdeal dengan syarikat emas ni, kita kena tahulah dia punya prosedur macam mana kan. So, if the QM sale is made through direct bank in, the amount deposit is subject to bank confirmation. And then gold price lock will be based on company processing time, which is within 1 working day. Dia proses lah dalam 1 hari bekerja. 9.30 sampai pukul 4. So, QM sale over the weekend, public holiday, dia selalu mention ni. Over the weekend, public holiday, during market close will be processed on the following working day. And then QM does not accept payment method through cash deposit machine. Any transfer made through CDM will be rejected. The fund will be returned within 10 business day after confirmation. Any charge incurred will need to be bear by the member. Okay. So, bila dah beli tu tadi, submit. Okay. So, kalau dia keluar merah macam ni, mesti ada something wrong lah. Kita kena check lah. So, macam dia kata tadi kan, method dia belum dimasukkan. So, kita tekanlah mana-mana yang kita rasa kita nak menyimpan melalui bank apa? Float account ke ataupun bank kita. Okay. Okay, QM buy. QM buy ni barulah QM beli emas daripada kita. Di mana di dalam akaun GSA kita tu dah ada emas. Kita nak jual. So, kita nak jual dengan quantum metal. So, bila kita nak jual ni, kita kena tengok berapa gram emas yang kita ada dalam GSA. Dan berapa value lah. Macam contoh sekarang ni kan. 2,000 lebih. Okay. Azhar nak jual 2,000. Okay, so Azhar type dekat sini 2,000 lah. 2,000. Lepas tu, Azhar nak duit tu masuk dalam bank account ke ataupun float account. Itu pilihan Azhar lah. Kan? Pilihan kita lah. Nak masuk ke bank account ke ataupun float account. So, transfer tu bank mana? Pilihlah bank apa. Then, kita jual ni, boleh jual serendah RM10 tau. Best tak? Boleh ke kita nak pergi ke kedai emas luar? Kita kata dengan kedai token emas tu, saya nak jual emas ni RM10 je. Boleh tak? Confirm dia akan halau kita. Kan? So, di QM ni, serendah RM10 pun kita boleh jual emas. Best tau. Sangat best. Allah Akbar. And then, transfer to bank. Okay. So, submit. So, bila submit tu, kena check lah. Macam Azhar tak nak kan. So, Azhar tak submit. Okay. Alright. Apa lagi tadi? Physical withdrawal. GSA ni ada physical withdrawal. Di mana kita nak withdraw physical. Bukan kita nak withdraw emas physical. Bukan kita nak withdraw duit. Kita nak withdraw emas physical. So, kalau kita nak withdraw physical, kita kena pilih dekat sini Malaysia lah. Of course Malaysia. And then physical withdrawal region dekat mana? Contoh Azhar dekat Sarawak. So Azhar pilih Sarawak.
And then physical withdrawal branch dekat mana? Sama ada dekat Kuching. Kalau kat Kuching ni, of course dekat arah Nu Tekun Kuching lah. And then kalau nak buy delivery, tekan delivery. And then masukkanlah shipping address. And then pastikan nombor telefon betul. Lepas tu I agree, confirm. And then you nak beli yang mana? You yang nak beli yang 5 gram ke, 1 gram ke? Dulu ada yang 0.01 gram tu. Ada. Dan sekarang ni tak ada dah. So limited. Dulu saya rasakan bila saya banyak emas yang 0.01 tu, saya rasa nak bagi orang. Saya nak macam nak bagi as a gift. Tapi now saya lokek. Lokek tahu tak apa lokek? Kerekut lah. Saya kerekut sebab saya rasa macam benda ni limited. Limited. So saya tak nak. Ada juga yang nak beli tahu, nak beli daripada saya. Saya tak nak jual. Okay, kena pastikan dah ada untung juga ke? Ya, yeah, kena ada untung. Nanti saya cerita pasal calculation. Okay? Alright, so bila kita dah physicalkan emas kita tu, okay, QM will contact customer to arrange delivery and then estimated processing time is 5 hingga 10 waktu bekerja. Okay. Macam Azhar itu dah 2 kali dah Azhar emas fizikal kan. And then saya dapat dalam 5 hari bekerja lah. 5 hari, 7 hari bekerja macam tu. And then premium cost ni consist of minting ah. Jangan hairan kalau kita nak keluarkan emas fizikal, dia lebih mahal lagi daripada emas digital. Sebab dia ada cost consist of minting. And then shipping, and then ada insurance, takaful. And then QM buy of 1 gram denomination will be courier to your register address maintained in the system. Okay. So, bila dah select ni apa semua, confirm. Okay. Apa lagi? QM set, physical withdrawal transfer. Okay, untuk transfer, ada yang tanya Azhar, dari JSA boleh transfer ke JSA yang lain ke? Boleh. So, macam contoh kan, Azhar nak transfer ke joint account Azhar tadi, tu pun boleh. Okay. So, di sini, kita tengoklah jumlah emas kita tadi kan 2,000 lebih kan. So, kita nak transfer berapa? RM10 pun boleh. Sebab kita boleh transfer serendah RM10. And then receiver account number ni apa? Nombor dia. Yang tadi tu saya cakap GSA tadi tu. Masukkan kat sini. Lepas tu description. Description kadang-kadang kita nak letak duit emak ke, duit sagu hati ke. Tu terpulang lah. Lepas tu the minimum weight of each transfer is 0.01 gram. Adalah daripada daripada ni lah RM10 lah. And then submit. Okay. Okay, so kita pergi kepada tadi kan ada soalan berkenaan 85% dengan 91%. Okay, untuk kita nak buat GSA yang 91%, kita kena pergi GCA list. Ni list. Okay, ni GCA yang tadi kosong. Tak, ya. Okay, kita kena pergi request GC. Request GC ni di mana kita nak buat 91%. GCA. Okay, maksudnya 91% ni adalah emas yang kita ada, yang memang kita dah ada dalam GSA. So kita tak perlu berkaitan dengan bank lagi. Kita hanya deal di antara GCA yang kita ada sekarang ni, yang kita nak buat sekarang ni, kita request GC, kita punya emas tu. Emas yang ada dalam GSA tu. Request je lah, request GC, request yang QM, kita nak buat GCA. Ambil lah daripada GSA tu. So, that's why dia kenakan 91%. Kalau dia kenakan 85%, maksudnya besarlah speed dia. Kan? Sebab mula-mula kita beli dekat GSA adalah 7%. So kalau kita nak request GC lagi, kalaulah QM kenakan spread lagi ke atas GCA kita tu, makanya kita punya spread tu dah jadi 14%. Besar kan? So itulah sebabnya QM letak 91% je. Ada yang tanya, ada beza ke 85% dengan 91%? Tak ada beza.
85% tu adalah daripada account bank. Maksudnya dia dah charge melalui spread 7%. Kalau daripada 91% tu tak payah charge spread lagi lah. Macam tu. Okay? Okay, then submit macam biasa. Ini yang kita go convert tadilah. Berapa? Contoh macam ni kan. Ni QM dah totally kira dah 91%. So, kita nak keluarkan habis-habis macam ni ke? Ataupun kita nak keluarkan 1,000 je. Kita type 1,000 and then submit. Senang lah. Okay. Okay, ni pasal JE. Yes, JE. Okay, ini kita nak tengok list JE kita. Okay, saya ada satu je list JE di mana saya belum untung lagi. So, saya tak nak jual dulu. Okay, so di sini kita tengok. Okay, sebelum saya go through kepada saya punya list JE ni, kita pergi ke purchase JE dulu. Macam mana kita nak beli JE? JE ada dua, kan? JE semalam ada tak Tuan Mizi cerita? Ada dua JE. So, macam mana kita nak beli JE 5X? Okay, kita klik sini. JE 5X. Okay. Kalau kita tak faham tentang USD ni, berapa harga USD ni, kita just klik saja MYR. So, bila MYR ni ringgit Malaysia lah. Contoh, satu unit untuk JE5X adalah RM118.20. And then, ini adalah harga QM jual lah. Okay. Kita nak beli berapa unit? Kita klik kat sini. Kita nak beli 2 unit ke 3 ke, terpulang lah. Okay. Alright, so ini gold price lock will be based on company processing time which is within 1 working days. Transaction over the weekend will be processed the following working Monday lah. If a transaction is over a public holiday, dia akan process by the next working day. QM does not accept payment method through, dia dah ingatkan dia tak terima CDM. Okay, so kita tekan satu unit tadi. And then kita submit. Payment method, contoh saya nak guna melalui ni. Sekejap, GSA saya. Code account, GSA. Oh ya. Yeah. Untuk JE, JE5X, kita boleh beli melalui GSA. Okay, and then kita tekan submit. Contohlah submit Okay, dia akan keluar macam ni. So total untuk USD ni adalah 25. So sekejap ya, saya nak tengok macam mana dia. Sekejap, saya tak tekan ni tadi. Okay, MYR ni. Jadi kalau contoh saya beli satu unit, submit. Sekejap. GSA ni submit. Then dia akan keluar macam ni lah. Oh, total USD juga. Okay, and then by ticking the box, kita kena tekan box ini. And then ini adalah kita confirm beli. Okay. Okay, tadi dia kata apa? Yang USD 25 ni satu unit adalah RM118. Macam itulah. Okay, untuk beli JE10X pula. Okay, JE10X ni macam biasa juga. Kita tekan MYR. Lepas tu QM sell ni adalah 1,182 ni adalah QM jual dengan kita. Belum termasuk dengan management fee. Belum termasuk dengan profit uh, fee lah. Okay, so ni profit rate ni adalah RM372.33. Jadi ini harga untuk satu unit. Kalau kita tekan satu unit, payment method contoh daripada FPX, so kita submit. And then inilah jumlah yang kita bayar dengan QM, termasuk sekali dengan profit rate tadilah, management fee lah. Okay, so RM1,554.33 ni adalah jumlah satu unit untuk JE10X. So kita tick, ini adalah wakalah kita lah, ticking this box and then submit. Okay. Okay, ada apa-apa soalan ke melalui JE ni? Ada. Okay, ini Ada termination. soalan ni. Ada soalan. Sekejap, saya tak JE baca boleh soalan beli ni. guna credit card tak?
Tak boleh. Tak boleh. Dia kena guna FPX kan? FPX. Better pay, Hmm. better pay. Better pay, FPX. Okay. Okay. And then ada Okey, soalan lagi kah? ada yang minta untuk tunjukkan bagaimana caranya untuk jual. Maksudnya Nak jual. terminate GAE 10. Okay, nanti saya akan terangkan. Saya ada satu slide lagi untuk calculate. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay, okay. Untuk termination, ni list termination. Okay, ini adalah yang saya dah terminate sebelum-sebelum ni. Adalah keluar dekat list ni. Okey, yang berkaitan tadi nak kira untung tu kan. Okey. Tengok list tadi, list yang JE kita, yang macam saya ni list yang belum untung. Jadi kita nak tengok untuk termination. Tapi sebelum nak termination tu kita view dululah. View. Okey, view time kita beli tu harga bila? 66.62. Contohlah. And then dalam ringgit Malaysia, hari tu saya beli harga untuk JAE adalah 1467. Tahun lepas. Sekarang ni tak ada lagi harga ni. Semuanya 1500 lebih. Okay. So ni Oh, dah kita kena tengok NYR dulu. pun apa ni 4.729 hari ni. Hmm. Kan? Okay, so kita nak beli ni, kita time kita beli ni adalah 1467. Jadi kita tengok modal kita beli, okay, masa ni. Lepas tu kita back balik. Back. Okay, back. Kita tengok macam mana kita nak tahu akaun ni untung ke tidak. So pergi action, pergi termination. Termination satu unit. Okay, ni current buy price ni dalam 65.15. Okay. Harga sekarang lah. Harga sekarang 23 Januari kan. Okay. So, kalau saya submit ni, dia akan keluar macam ni. So dia dia akan keluar warning your termination at loss position. Okay, tadi kan saya beli harga 1,400 lebih kan. Kalau saya terminate, saya cuma dapat ni je. 1,000 lebih ni. Maksudnya saya rugi. Saya tengah rugi 400 lebih. Mana saya mau rugi? Of course lah saya haul. Kan? So, bila saya haul, jangan kacau lah. Biarkan saja kita punya akaun ni. Biar dululah. Sebab tu holding power kita kena ada. Okay? And then, yang selebihnya, macam contoh kan, ada yang tanya saya, kenapa macam ni je akaun yang you ada? Sebenarnya, saya ada akaun lain juga. Akaun lain tu, saya dah terminate sebab dah berlaku keuntungan. Macam ni lah. Termination list saya ni. Sekejap Okay. Macam ni lah. Ni yang dah saya termasuk dalam keuntungan saya lah. Okay. So pada bulan bila ni? 2022, bulan 4 bulan 10, 4 bulan 11 saya dah terminate. 18 bulan 3 saya dah terminate. So saya dah berapa kali berlaku keuntungan di Quantum Metal ni, JE10X ni. So saya tak risaulah. Okay. Ada juga yang mana satu saya punya termination tu lambat masuk. Saya rasa yang bulan 11 ni ke? Bulan 11 ni saya rasa. Dia lebih daripada 14 hari tau. Saya relax je. Saya tak itulah sebab saya tahu kan sebelum ni saya terminate, saya dah dapat duit lah, saya dah dapat keuntungan tu lah. And then bila kali kedua saya tak risau dah. Okay. Right. Azam, ada di Oi. ruangan chat ni tanya. Hmm. Dia kata, sebab tadi ada satu soalan yang udah dah jawab dekat ruangan chat pasal GCA. So, ada Hmm. seorang lagi tanya ni, so dekat GCA tu untuk apa ya? Sebab dia orang tak faham yang holding inventory tu. Di inventory tu, itulah yang GCA lah. Yang mana satu? Yang kosong tu ke ataupun yang holding inventory tu? Yang holding inventory tu memang yang apa yang kita buat GCA tu lah. Yang GCA 85% ke 91% ke memang akan masuk dalam holding inventory.
Okay. Boleh ke kita transfer JSA kita kepada orang lain? Boleh. Okay. Memang akan bagi warning ke kalau lost? Yes. Kalau lost, memang QM siap bagi warning. Tapi kalau you tetap juga nak terminate, tak ada masalah. Tapi you dalam keadaan yang rugilah. Akaun yang rugi. Okay. Kalau akaun yang rugi cuma berapa puluh ringgit, tak apa. Ini rugi 400. Takkanlah saya nak terminate kan? Kita pun, kita kena fikir logik lah. Okay. Yang GCA kosong tu untuk apa ya? Itu tak ada apa-apa sebenarnya. Saya pernah sebab GCA ni hari tu saya punya GCA yang saya Mungkin boleh terminate ke? tunjuk dekat paparan home tadi, Azhar. Jap. Yang ni ke? Kosong ni eh? Siapa tadi yang tanya soalan? Aida Pak kan? Aida. Mm-mm. Apa Aida? Boleh Yang ni respon ke? Pak Aida. Puan Aida boleh respon. Ya betul. Okay, so yang ni tak ada apa-apa sebenarnya. Sebab yang Azab perasan, Azab pernah dulu tahu, Azab punya GCA, dia float. Tak tahu dia macam mana, saya tak faham juga. Dia float, lepas tu dia macam dia singgah. Dia singgah dulu simpan dekat sana. And Ya, then, dua sebelum tiga hari lepas, diproses. dia tengah diproses. Okay? Dululah Azhar. Sebab Dulu. dulu ada juga kan Dulu. sistem yang Ya. dulu. Tapi sekarang jarang dah dia pergi ke sini dulu. Terus Jarang. proses. Kita kan terus Dia dulu. terima email dari Quantum Meter, dia proses terus. Yes, dulu dia macam float lah, float. So persinggahan sekejap. And then baru masuk pergi holding inventory. Tapi tak lama masa tu, Azhar dalam 1 hari ke 2 hari macam tu. Dia masih stuck dekat sini lah, dekat gold convert account ni. And then tengok-tengok esok hari dia hold dekat holding inventory dah. Macam tu lah. Okey, ke sebelum masuk dalam holding inventory, dia akan masuk dalam GCA dulu. Yes, ini dululah, cerita dulu. Sekarang ni dah tak ada lagi. Mungkin ada lah satu dua, tapi sekarang ni tak ada lagi dah. Okay. Okay, alright. Mana satu lagi Okay. Dia mention dah. Ini tak ada apa-apa. Ini holding inventory tadilah yang Azhar ceritakan tadi. And then, ni QME. Saham. Okay, current offering ni, ni kita boleh beli minimum purchase 100 units which price per unit adalah USD 6. Full dokumen boleh download dekat sini. And then purchase now. Ini yang Azhar tak berapa ambil tahu sangat sebab Azhar tak buat. Azhar tak buat ni. Jadi Azhar tak ambil tahu sangat lah. Boleh tanya kepada yang ada membeli saham. Okay, actually bagus Boleh sebenarnya. boleh ada lagi ke purchase now? Yang ini ni, siapa yang berminat boleh belilah. Ah, Udah ada Purchase beli eh? order je. Ya, Udah boleh ada. tanya Udah. Tapi sebelum sebelum kita ke purchase order tu, nampak ni dia yang pre-out and fill up the subscription agreement tu, number one. So Hmm. download yang tu dulu and then isi. Isi dia minta kita Hmm. masukkan maklumat kita lah kalau kita beli sebagai individu. Ada syarikat jugalah kalau Hmm. individu tu, so kita isi di part yang individu and then Hmm. kita pergi ke purchase tadi Azhar. Purchase now ni lah. Purchase yang ni yang klik yang tadi. Okay, Oh, purchase purchase order. order ni. Yang nombor 2 ni eh. Ya, purchase order. Ah. Lepas tu masukkan dekat bawah tu, sebab sekarang dia offer Ah. satu lot berapa tadi, 100 unit ya Azhar. Ah. Ah. Satu So unit. masukkan dekat order units tu 100. Oh, yang ni eh. Order unit Hmm, ni. ya betul. Okay, 100. Betul. Kan dia naik kan Okay. $600. Hmm. Berapa ya, Hmm. $600 dekat dengan 2,000 lah, 1,800 kot tak silap Uda. So Ah. kita boleh pilih lah macam mana cara kita nak buat pembayaran tu. Okay. Oh, Mhm. boleh melalui JSA juga eh. Kan? Boleh. Ya. Hmm. Okay. And then terus je lah proceed lah dengan submit apa semua. So
beri masa kepada customer service untuk dia orang review kita punya permohonan ni. Nanti Mm-mm. apa-apa apa kalau tak lengkap ke apa dia akan hubungi kita lah. Nanti dia akan reflect dekat cuba tekan balik. Okay, so dia akan reflect dekat confirm order ni. Nanti dia akan ada Oh, satu okay. satu unit ke apa. Okay. Per unit, price per unit, unit purchase ni berapa kan? Okay. Alright. Thank you, Huda. Sebab Alright. bagi info tentang ni. Okay, and then yang lain ni, yang ni nak tahu juga shop payment ni untuk yang JE QMJ. 20X tu QMJ. kan? Yeah. Yeah. QMJ, QM Farmasi kan? Ada juga pending Itu dekat transaction. mana yang saya tadi? Transaction. Dekat ni, Transaction. Short payment. Betul lah. shop payment. Kalau kita Ah, berbelanja dekat Malacca Mall, yang buat instant Dekat GCA mall. ni, so Hmm. dia ada tunjuk lah dekat situ macam udah pernah buat. So dia ada masukkan payment reference, Ni status ada dia lah. soalan macam mana nak dapatkan JE20X untuk shopping dengan SIM card. Asalnya masuk sini Macam kan? mana? Udah. Kalau untuk shopping dengan SIM card, ya, dia akan pergi ke shop payment. Tapi Huda sendiri pun Hmm. tak boleh nak kongsikan secara Itulah. privat ni. Sebab Huda belum Hmm. alami lagi. Tadi baru je Hmm. sempat berkongsi dengan rakan konsultan kita. So dia kata Hmm. nanti akan nampak dekat shop payment ni. Hmm. Okay. Alright. And then yang ni okay. Yang ni adalah kita punya KYC. Apa tu KYC? KYC tu adalah Know Your Customer. Azhar, Okay. Oi. Azhar, Oi. sebelum masuk ke part tu, boleh tak? Udah interrupt. Sebab Okay, kita okay. ada soalan daripada Puan Khadijah Abu Bakar ni. Dia Okay. kata maksudnya terminate GAE10 ke holding inventory kemudian buat GCA ke? Mungkin Azhar boleh jelaskan dekat sini. Okay, kalau terminate JE ni, kita kan tadi Azhar dah bagi tahu yang kita boleh terminate terus masuk bank account ataupun ke FA, float account. So, kalau kita nak buat GCA, kena melalui FA lah. Float account tu lah. And then baru buat GCA. Contoh macam ni lah. Okay, kejap. Azhar bagi contoh purchase JE ni. Okay, list JE ni. Okay, action and then termination. Lepas tu submit. Sekejap Satu submit. Okay. Ni dia ada katakan termination action ni. Bank account ataupun float account. So, kalau nak buat GCA terus, kita kena pilih float account. Bila kita pilih float account ni, okay, kita automatic masuk dalam float account. Dia minta 6 pin code kita. And then submit. Bila dah ada amount dalam float account tu, baru kita buat GCA. Okay, kalau kita nak beli GCA tadi, nak buat GCA adalah, okay, kita pergi balik dekat GSA. GSA. GSA ni, pergi QM Cell. Okay. And then kita tekan GSA. Lepas tu kita masukkanlah jumlah berapa. Contoh kita nak buat GCA 150. Contohlah. And then QM Cell. Ni melalui flow account. Pastikan flow account kita tu mencukupi. Kalau dia 72 ni, mana boleh kita nak buat GCA kan? Pastikan kita punya GCA tu mencukupi. Tak, GSA kita tu mencukupi. Flow account kita tu mencukupi untuk kita buat GCA. Okay? Lepas tu kita tik ni lah. Convert to gold convert. Lepas tu, gold convert tu, kita pilih sama ada melalui ni yang di mana kita ni lah, di mana kita pilih daripada bank. Kalau contoh kita dari flow account ni, dari flow account ni, ya 150 daripada flow account ni kita terus pergi ke submit. Select your bank account for payment transfer. Sebab yang flow account saya ni dia tak mencukupi.
So that's why dia suruh pilih pergi ke bank account lah. Okay? Faham? Yang Betul. ni Mana ni? Maksudnya untuk GCA ada sebab second method lah kan? sebab ni Azhar. Tadi Hmm? tadi Hmm? bila Azhar request convert to good convert, Hmm? uh, duit yang kita convert tu dia tanya nak masukkan kat mana sebab Azhar tak tekan, tak pilih bank mana nak masukkan duit tu. Hmm? Ah, Ni lah. tapi yang ni kurang daripada jumlah pun memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Hmm. Hmm. So, pilih bank and then kita pergi submit. Ah. Okay, apa ni? Maksudnya untuk GCA ada dua method lah kan? Buat GSA dulu then request Azhar. GC. Yeah. Okay. Ya, udah. Cuba Azhar klik salah satu bank tu. Ni, jap. Okay. Sebab duit dah Lepas cukup tu, kan. ah, Try submit. boleh juga. Hmm. Boleh. And then, by ticking Tadi this pilihan for, pembayaran dari mana Azhar buat? Float kan? daripada FA, ni, Hmm. PM kan? service. Okay. Hmm. Tapi rasanya tak dapat tu. Sebab kalau dapat pun 70 lebih je. Cuba kita tekan confirm. Dapat ke? Not Not enough enough balance. balance. Dia akan keluar ni lah. Okay. Apa tadi ni? Soalan ni? Dia kata buat GSA dulu then request GC. Yes, ada dua cara. Buat GSA dulu then request GC adalah 91%. Kalau direct buat GCA 85%. Betul. Okay. Okay, kita boleh pergi KYC ke? Boleh kan? Tuan-tuan apa-apa ada lagi ke Okay. soalan part ni? Harap jelas lah. Okay. InsyaAllah. Okay. Kena buat, kena alami, kena buat. Kalau tak, Kena mesti alami. Betul. lupa. Terminate GAE ke float account then buat GCA. Memang cepat. Memang cepat. Biasanya dalam 1-2 hari bekerja macam tu lah. Okay. Okay. Okay, so kita pergi ke KYC. Okay. Di sini kita kena upload bank account. Okay, ada yang tanya kan, macam mana saya nak upload bank statement saya ni? Okay, kita tekan bank account tadi. Lepas tu, ni ada keluar lah. Okay, kita boleh tengok account number and then account holder name, bank name and then country Malaysia lah. Lepas tu yang pentingnya adalah status kita ni. Approve ke tak? Kalau dia kata pending, maksudnya kita tak boleh buat GCA, kita tak boleh nak buat GSA pun. GSA, GCA, JE. Memang tak boleh sebab pending status. Saya punya klien dah. Hari tu dia nak beli GSA. Dia kata tak dapat. Lepas tu saya kata, kenapa pula tak dapat? Sedangkan GSA biasanya sebelum-sebelum ni boleh kan? Boleh kita beli. Rupanya dia punya bank status ni pending. Oh, sekarang ni QM lebih strict. Dulu dia boleh je beli GSA. So sampai klien saya kan dia kata, alah susah betul lah macam ni. Biasalah kan mula-mula nak cuba. Memang ada masa macam Betul. susah. Susah. Bila dah kata susah tu, susah dah jadinya. Jadi saya kata dengan dia tak apa. Nanti saya tengok dia punya bank account. And then saya yang buat. Lagipun klien tu adalah adik saya. Jadi saya sendiri yang deal dengan live chat. Saya bagi tahu, oh ni pending ni macam mana. Okay, so tak lama pun dia dah approve. So kena buat lah bank statement. Okay? Sentuh pasal account bank ni Azhar. Benar tambah sikit boleh tak Hmm. Azhar? Boleh. Sebab ada setengah orang dia Hmm. macam risau buat apa nak kena masukkan account bank ni. Kat sini yang paparan account bank ni sebenarnya bank kita yang kita nak terima duit masuk. Masa kita Hmm. nak bayar tu tak semestinya kita guna account bank ni. Pembayar masa kita Hmm. tambah kena macam tu kan. Hmm.
Ni untuk kita terima sebab kadang-kadang tak approve sebab daripada kalangan kita ni dia tak attach Hmm. apa yang ada Ya. maklumat nama, nombor akaun bank sebab ada setengah Hmm. orang bila kita minta untuk isi part akaun bank kadang-kadang tertinggal nombor apa Hmm. nama nama penuh berbeza dengan nama yang kita isi Hmm. dekat sini pun tak boleh kena sama Ya. dengan isi dengan dekat bank buku bank lah. Dan satu lagi tahu, yang Azhar sendiri yang alami. Okey, macam contoh Bank Rakyat Azhar ni kan. Sebelum ni dia punya nombor akaun ni lain. Nombor akaun dia lebih panjang. Tapi bila bila Azhar call Quantum Metal, Azhar tanyalah kenapa macam masih saya punya akaun bank ni masih pending. So dia kata, you punya account number yang you isi tak sama dengan yang you attach dengan bank statement tu. Bila Azhar tengok balik, oh betul juga. Saya punya bank statement tu rupanya nombor akaun baru. And then yang akaun yang lama, yang saya sendiri hafal nombor akaun lama saya tu, dah tak valid dah. Jadi macam, okay, I kena buat baru. Macam tu. Okay? Ah, apa tu? Kenapa suara Huda hilang ni? Kak Bibi ada soalan ke Oh, Kak Kak Bibi? Bibi. Apa tu, Kak? Tak ada suara, Kak. Kak Bibi? Ah, macam jauh. Suara Kak jauh. Uh-uh. Tenggelam. Ah, chat kat, tu Kak, dekat chat. Boleh je, nanti Azhar baca. Ah, Azhar, Hmm. ada soalan daripada Ah, Puan Aida ni. Dia tanya, bila buat GSA then request GC, grammage hmm. di GSA tu dah kurang ke macam mana ya? Okey, kalau kita buat GSA dan request GC, grammage di GSA tu kurang dan yang bertambahnya adalah kita punya GCA di holding inventory. Pertambahan gram emas kita lah. Okey, kalau kita dealer, kalau kita dealer, kita akan dapat commission lah, commission daripada QM kan. So commission tu kalau kita ini Azal lupa bagi tahu. Kalau kita ni dekat sini tadi, dekat dekat KYC ni. Okay, kalau kita nak masuk terus commission kita tu ke dalam JSA, kita kena klik yang ni. Sekejap Edit apa? profile. Edit Edit profile. profile. Edit profile. And then kita kena tick yang ni. Convert payout to gold. So segala commission kita tu akan masuk ke dalam gold. Macam tadi ada yang JE10X tu, Azhar tak perasan kenapa dia boleh. Sekarang ni JE10X tu kalau commission dia masuk dalam tu ke flow account. Udah. Macam mana Azhar? Macam Azhar tadi kan flow account tu, Azhar tak perasan pun yang dia masuk JAE10X tu dalam ni. Dalam flow account. So that's why Azhar macam terkejut ada pula flow account ni. Ni. JE10X. Hari tu Ah, masa terminate Azhar request ke JE10X ke float account ke? flow account. So ini yang dia masukkan dalam flow account kan. Ya. Yeah. Tapi tarikh dia 23 Januari. Cuba Azhar pergi tekan edit profile tadi. Edit profile. Oh, ni commission to GSA. Maksudnya terus GSA Azhar punya. Azhar klik Oh, ni. so maksudnya Payout setting. apa-apa commission akan keluar dekat flow account tu kan? Dia akan masuk dekat GSA lah. Terus. Masuk JSA lah tapi dia akan keluar statement dekat flow account tu lah. Kan? Ya betul. Sebab commission kan. Okey, okey, okey. Faham, faham. Okey, ada soalan lagi ke? Ada. Tadi. Uh, Apa ni? Dell Max. Commission. kita pun Mungkin sebelum tu dapatkan. tak tik convert tu. Okey, ni dah. Dah ada jawapannya. Kak Rupanya, Bibi tanya, dia ah, kata sejak bila lagi kalau tak approve account bank tak boleh buat GSA dan GAE. mana satu?
Sejak bila lagi kalau tak approve account bank tak boleh buat. Okay. Bulan lepas. Start bulan lepas. Saya tak ingat lah tarikh bila. Tapi masa tu adik saya dia nak beli GSA. And then account dia tak approve. Tak approve sebab dia punya bank account tu dia belum update dia punya bank statement. Hmm. Tu commission ke GSA kat float pun boleh nampak. Oh, okay, okay, okay. Faham, Kak. Okay, ini pun Aida ada tanya lagi. Dia tanya untuk commission tu dapat Dapat setiap untuk setiap bulan. belian GSA, GCA dan GAE ke? Ya. Commission tu dapat untuk setiap Kecuali belian GCA. GSA, GCA dan JE. Hmm. Itulah. Tapi, Nak tanya, tapi. Hmm. Apa okay, tu? nak tanya, sorry ya. Hmm. Sekejap Kalau puan, Hmm. kata apa ni kita, speaker kita belum lagi jawab soalan apa ni belum jawab Saya habis lagi yang tadi. Sekejap Saya jawab dulu ni Sekejap. Yang ni komisen untuk Puan Aida, ya memang setiap belian GSA, GCA memang akan kita dapat komisen, tetapi make sure kita ni as a introducer. Kalau dah level GCA tak dapat introducer Azhar. tu dapat. Kan? Hmm. GCA tak dapat. GCA Oh, tu GCA sebab tak kita dapat. bukan Yes. membeli emas. GCA tak dapat. GSL, JE. Hmm. Okay, faham. Alright. Yes, Puan Maria. ya, okay, sorry tadi interrupt. Okay, Puan kalau kata Maria dari mana? Tanjung Malim, Dari Hmm. Malim. Puan Tanjung bawa, Malim, bawa siapa Puan? saya bawa di DKZ. Okey, Oh, silakan Puan. okay. Okay, okay, saya nak tanya tu, sekiranya lah kat edit profile ni, kita kat payout setting ni, kita tak tick, kemana pergi commission tu? Okay. Kalau kita tak Itu je tick Puan. yang dekat dekat pay out to goal tu, dia akan automatic masuk ke float account. Hmm. Okay, sebab Tadi tu, saya dah baca soalan. Ya. okay, Clear Kak? Faham okay, clear. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Tadi saya ada baca soalan di atas sekali lah. Di atas sekali dia kata kenapa terminate dekat FA lebih cepat dibandingkan terminate pergi bank account. Ada tadi. Sekejap siapa? Ni Delmax. Okay, kenapa lebih cepat terminate kat float berbanding dengan account kita lah. Okay, sebab float account ni dia bila kita terminate dia dalam amount USD tau. So kalau kita terminate JE tu, dia terus masuk dalam float account. Kalau kita pilih float account lah. Okay. Kalau kita pilih bank, so ada processing time lah. Transaction tu ke bank. Okay. Faham Delmex? Okay. Ada soalan lagi? Tak ada Berkenaan dengan sistem. Ada? Okay. Tuan-tuan dan Tak puan-puan? ada. Dah faham ni. Dia Okay. kena So, alami baru mudah faham. kena alami. Macam contoh Azhar kan, tak pernah mengalami yang kita nak beli QM jewelry, QM apa SIM card. Azhar tak pernah mengalami. Jadi Azhar tak boleh nak cerita. Kalau macam beli saham tu Azhar tak pernah mengalami, jadi Azhar tak boleh nak cerita lah. So thank you Huda yang ceritakan tentang saham tu. Okay. Baik, Uda pergi. Alright. So kalau tak ada Kalau tak soalan, beli tak tahu Azhar juga. terus. Apa tu? Sebaik Uda pun pernah beli. Kalau tak beli, pening Ha. jugalah nak share kan. Ya. Kita kena alami dulu sebenarnya. Okay. Tapi Puan tak ada Su masalah tanya. kan kalau terminate ke bank account, ke bank kan. Apa ni? Soalan dia macam mana? Tak ada Yang masalah terminate ke pasal bank. pilihan antara float account dengan ke direct account tu. Ada Direct info bank. tak nak beli SIM card QM kat mana ya? So far kalau Azhar, okay, Azhar ada tanya kalau Azhar boleh beli dekat Sarawak ni. So Azhar tak perlulah bayar postage kan. So far belum ada lagi QM SIM card tu dekat Sarawak. And then Azhar dah tanya yang dekat adalah satu ni macam dia buka macam agent lah
Okay, kalau nak jadi agent boleh beli SIM card tu and then bawa ke sini lah. Kelebihan kelebihan SIM card tu banyak tau. Banyak. Tapi kena kena baca lah. Macam Azhar kan. Azhar tak pernah mengalami. Jadi Azhar baca satu-satu apa kelebihan SIM card ni. Yang Azhar tahu, yang Azhar faham, kita sendiri, konsultan boleh jadi ejen SIM card tu. Dan SIM card tu memudahkan kita untuk dapat klien. Contoh kan, kalau kita dah ada SIM card tu, okay, klien kita tu dia nak beli SIM card. Tapi sebelum dia nak beli SIM card tu, dia kena register as a QM member dahulu. Kita fikir logik lah. Kalau contoh kan SIM card tu ada JE20X. So kalau kita tak ada register account QM, macam mana QM nak bagi kita JE20X tu? Kan? So itulah yang Azhar faham. Sebab sedikit lah. Okay? Kalau nak tahu, kena alami. Bak kata Huda, kena alami. Kan? Okay, tak ada isu kalau terminate via bank account kan berbanding FA. Hmm, yang ni, isu ni, saya tak nak komen banyak lah. Kan Huda? Yeah. Isu-isu sekarang ni tengah panas. Itu je boleh kata. Tak ada isu kalau terminate via bank. Dia tak ada isu sebenarnya. Cumanya dia delay payment. Tu je. Yes, Delay disebabkan oleh payment tu. apa ah, volume yang banyak sekarang ni. Okay. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya go through kepada saya punya slide calculation. Boleh? Untuk shopping di Malacca Mall and QM Jewellery tu kena beli JSA. Ya, kena beli JSA. Kena ada amount dekat JSA. Okay. Okay. So, tanpa melengahkan masa, sebab sekarang ni dah 10.30, 10.21 dah. Saya nak teruskan dengan saya punya slide yang calculation boleh? Silakan Azhar. Alright. Okay. Okay, ni slide Azhar. Oh, dia terus buka chalkboard Okay, ini adalah nampak semua? Nampak Azhar? Pengiraan keuntungan atau rugi akaun emas di Quantum Metal. Tadi kita cerita pasal sistem kan? Okey, yang ada juga saya tengok soalan, okey, macam mana saya nak kira untung GCA? Okey, di sini baru saya cerita. Okey, ini adalah pengiraan untung atau rugi akaun emas di Quantum Metal. Quantum Metal punya akaun emas tu hanya adalah satu sebab ada juga yang confuse. Ini kalau saya buka akaun JSA ni kena buka lagi ke satu akaun GCA. Tak. Dia macam ni. Dia akaun satu tetapi di dalam satu akaun tu ada 3 produk. Okay, kena faham lah apa tu GSA, apa tu GCA, macam mana GCA ni berfungsi, memberi keuntungan, macam mana J ini berfungsi, memberi keuntungan. Kena faham. Pada awalnya, kita kena faham pada produk tu sendiri. Macam kelas semalam lah. Okay, so that's why hari kedua adalah account, fahami account dan kira keuntungan atau rugi account tu. Okay. Okay, welcome my awesome students. Let's work together, do our best to learn as much as we can and respect and support each other through all the challenge and let's do this. Okay. So, ini saya punya slide. Apa isi kandungan dia, apa itu spread. Okay, sebelum kita nak tahu tentang sesuatu produk, kita kena tahu spread dia. Sorry. So, perbezaan kemudahan produk emas QM dan bagaimana nak recover spread. Lepas tu GSA macam mana nak kira untung atau rugi. GCA macam mana kita nak untung atau rugi. JE5X dan JE10X. Kita nak tahu untung dan rugi dia. So, sebelum tu apa itu spread? Siapa sebelum ni faham tentang spread? Ataupun memang langsung tak faham tentang spread?
Okay. Jujur saya kata, sebelum saya nak go through kepada quantum metal, sebelum ni saya beli emas dengan ilmu yang kosong. I mean, saya beli emas di luar dengan ilmu yang kosong. Saya tak tahu pun tentang spread. Bila dah saya join quantum metal, baru saya tahu rupa-rupanya setiap syarikat emas ada kenakan spread. Okay. So, kalau kat kedai emas luar, dia takkan bagi tahu, oh, spread saya hari ni berapa persen, ni persen. Tak ada. Tapi di quantum metal, kita diberitahu. Itulah keistimewaan quantum metal. Spread to profit company. Yes, spread to profit company. So, spread ni perbezaan harga jualan dan belian emas yang dikenakan syarikat untuk menjana keuntungan syarikat. Okay. Jadi bagi pelabur, nilai spread itu penting untuk memaksimalkan keuntungan. Okay, di sini kita dah faham lah. Kalau spread itu besar, okay, spread itu tinggi, maksudnya keuntungan kita tu lambat. Okay, kita jadi lambat nak memaksimalkan keuntungan. Okay, so di sini QM, dia bagi tahu kadar keuntungan yang dikenakan oleh semua syarikat emas dan di QM, GSA, LME, London Metal Exchange tu, harga lantai emas tu, plus 7% spread untuk GSA. Okay. Untuk JE5X pula, LME plus 4%. JE10X pula, LME plus 3%. So, di Quantum Metal dah siap-siap bagi tahu dah berapa spread yang dia kenakan kepada kita. Kalau kita pergi kedai luar, ada tak tauke tu bagi tahu, okey, saya kenakan spread anda ni? Tak ada. Saya dah mengalami dah. Saya tahu. Saya ni minat emas fizikal. Dulu. Sekarang ni bila dah saya kenal quantum metal, saya lebih menjaga keuangan, mendapatkan solusi daripada quantum metal. Okay? Okay. Alright. Kalau kedai emas ambil upah. Yes, kedai emas ambil upah. Okey, ini adalah perbezaan produk emas quantum metal dibandingkan dengan di luar. Okey. Kalau di GSA, spread dia adalah 7%. GCA tak ada spread. Okey. JE5X 4%, JE10X 3%. Minimum saving untuk modal GSA adalah RM10. Minimum. Okey. GCA pula adalah 150 untuk 85% direct daripada bank tadi yang saya dah explain tadi kan. So, kalau dekat GSA adalah RM100, 91% from GSA. Okay. JE5X pula adalah USD 25 per unit. Adalah amount dia dalam 100 lebih lah. Okay, macam tadi kan kita dah tengok 118 kan. Okay, untuk JE10X pula adalah 3%. Okay, USD 250 yang berjumlah 1,100 lebih lah. Okay, so di sini kita boleh tengok yang mana satu yang kita nak pilih. Mestilah kita akan tengok kepada spread yang lebih rendah. Kan? Okay, and then modal QM secara tawaruk murabahah. Okay, di GSA tak ada ni lah tawaruk murabahah. GCA ni tak ada. JE5X ni ada. Di mana kita beli satu unit akan diberi inilah 4 unit pembiayaan. 4 kali pembiayaan di mana 4 darab 25 USD ni adalah 100 USD. So, dalam lebih kurang ringgit Malaysia dalam 400 lebih lah. Okay. Okay, kalau yang macam contoh JE10X pula, 9 unit pembiayaan lah yang diberi. Okay. So, 250 USD, darab dengan 9, so 2250 USD. So, dalam lingkungan ringgit Malaysia 10,000 lebih. Okay. Ni tawaruk murabahah yang quantum metal bagi kita. Bagi kita pembiayaan. Okay. Then, profit rate untuk GSA tak ada dikenakan management fee. GCA ada. GCA 3.5% per annum. From 85% of convert value. Okay.
3.5% lah per annum ataupun per year. Dalam setahun tu akan dikenakan 3.5%. Okay. JE5X pula 3.5% per annum from inilah pembiayaan daripada 4 unit pembiayaan tadi yang diberi. Bukan dia kenakan kepada modal, dia kenakan kepada 4 unit pembiayaan tadi. Then JE10X adalah 3.5% per annum from 9 units pembiayaan tadilah. Okay. Others, okay. Untuk GSA kita boleh jual, kita boleh beli, kita boleh pindahkan, transfer tadi, redeem emas fizikal serendah 0.01 gram, maksimum 1 kg lah. And then request convert to cash, 91%. Ini yang saya masukkan tadi, kita nak buat GCA kan, kita request daripada GSA. And then GCA pula, kita boleh QM sell, antique, convert 85% cash ataupun request convert maximum 91% cash. Untuk JE5X, profit rate ditolak semasa penjualan. Ini beza dia daripada JE10X. Profit rate ni ditolak semasa penjualan dan JE10X ni advance profit rate dikenakan semasa pembelian. Ada beza. Yang JE5X profit rate ditolak semasa penjualan. JE10X adalah dikenakan semasa pembelian. Contoh satu unit adalah 78.75 USD. Bersamaan dengan 300 lebih ringgit. Okay. Okay. Okey Azhar, sementara Azhar sambung lagi. Sebenarnya kita dah pun pukul 10.31, so sebab dah nampak ada lagi sedikit yang perlu Azhar jelaskan untuk sesi calculation. So tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke kita teruskan dan kita habiskan lewat sedikit? Maksudnya kita akan dalam 15 minit lagi kan Azhar? Boleh tak Dia tuan-tuan dan slide ni puan-puan? tak banyak. Calculation ni tak banyak sebenarnya. Boleh kita akan teruskan lagi. Silakan Azhar. Boleh? Okay. Okay, untuk bagaimana nak recover spread, kita kena tengok buy low, sell high. Contoh formula yang ada dekat sini, di mana formula buy price, QM price plus spread kan. Okay, GSA kita tengok USD 65.95 plus dengan 7% spread adalah USD 70.57. Maksudnya, kalau kita nak untung kat GSA ni, kena pastikan kita punya keuntungan tu mesti melebihi daripada USD 70.57. Untuk JA5X pula, USD 65.957 ni plus 4%. Okay, and then dia punya total adalah USD 68.595. Okay, jadi kalau nak tahu dia break even tak, kita kena tengok dia lebih daripada 68.595. Okay, untuk JE10X, USD 65.957 ni plus 3% adalah berjumlah 67.93. Jadi kita kena tengok lebih daripada ni. Baru kita punya JE10X tu untung. Okay, kalau kita nak recover spread kita, contoh formula untuk target profit. Okay, orang yang nak target profit lah. Okay, QM price plus spread plus dengan target profit. Contoh USD sekarang 65.95 plus 7% plus 2% yang kita nak M profit tu 2%. Jadi total kita kena capai 71.98 USD. Baru kita untung. Ini pula JE5X ni 65.957 plus 4% tambah dengan 2%. Jadi total 69.967. Kena recover lah. Kena lebih daripada ni. Baru untung. Untuk JE10X pula 65.957 ni plus 3% plus 2%. So total 69.294. Jadi kena lebih daripada ni baru kita punya JE10X berlaku keuntungan. Okay. Okay. Untuk gold storage account, bagaimana kita nak tengok untung atau rugi? Okay. Di sini kita boleh tengok kalau kita punya average cost, okay, average cost ni melebihi current QM price. Contoh kalau average cost ni adalah 323 kan.
And then kita punya current price, QM price adalah 306. Jadi dia lebih daripada current QM price, makanya akaun kita tu tengah rugi. Simple je kita nak tahu. Okay. Okay, kalau untung pula macam mana? Untung ni kita tengoklah your average cost rendah daripada current QM price. Okay. Kan average cost ni 284.01 and then QM price ni 284.52. Okay, maksudnya kita punya GSA tu untung. Okay, ini adalah testimonial GSA di mana dia beli pada dia tengok pada 14/11, okay, dia punya nilai itu adalah 1,409 gram. Okay. Bernilai 421,000. Okay, pada 29/11 pula harga emas gram emas yang sama tapi nilai dia bertambah 430,000. Jadi berlakulah keuntungan. Keuntungan bersih dia adalah 9,340. 2.2% dalam masa 15 hari. So kita tengok sini gram emas yang sama, cash value yang berbeza mengikut harga emas semasa. Okay. Okay, untuk Gold Convert Account pula, GCA ni, macam mana kita nak tahu dia untung atau rugi? Okay, ini paling simple. Paling simple GCA ni. Okay. Tadi kan kita dah pergi ke home and then holding inventory kan. Kita klik view and then kita klik reference ID. Okay. Bila kita klik ni, akan keluar macam ni. Kita akan tengok net gain or loss. Lepas tu kita tengok down payment. Okay. Net gain or loss bagilah dengan down payment ni. Formula dia senang je. Okay. Net gain or loss divide dengan down payment. Okey, kalau value dia lebih daripada 0.07, maksudnya untung. Kalau loss, contoh loss, net gain or loss ni bagi dengan down payment, dia kurang daripada 0.07. Okey, contoh yang ni ya. Ni adalah akaun yang untung. Okey, akaun saya yang untung. Okey, 7.21 ni, net gain or loss ni kan, 7.21 ni divide dengan 50.24. Jadi, saya dapat jawapan 0.143. Maksudnya, apa? Untung lah. Sebab dia melebihi 0.07. Okey? Nak screenshot ke? Nanti saya bagi. Ada yang tanya kenapa 0.07, Zah? Sebab kita nak cover spread tadi. Spread yang kita dah beli. Kan kita buat GCA kan? GCA tu kan melalui GSA. Transaction melalui GSA. Kan tadi kita beli dekat QM Sale kan? Kita kena tick convert tu kan. Baru kita dapat buat GCA. Betul tak? So sebenarnya dah berlaku 7% spread dekat sana. Okay? Alright. So inilah yang akan kita cover. Kita nak berlaku keuntungan lebih daripada 0.07 ni. Okay? Faham? Suka sebut beli untung. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Ini adalah contoh Gold Convert account yang kita kira untung rugi GCA lah. Okay. Di sini net gain or loss ni tadi divide dengan down payment value mesti lebih daripada 0.07 kan. So, net gain ni adalah 915.45 tolak dengan down payment. Down payment dia 21,000. So, dia punya... Saya tak nampak lah sekejap Okay, so dia punya ni 0.04. Maksudnya rugi. Sebab tidak melebihi 0.07. Bukannya rugi, sebab kata Kak Bibi kan. Bukannya rugi, dia belum untung. Ayat paling bagus lah. Dia belum untung. Okay. Okay. Alright. Kita pergi Gold Asset Enhance. Okay. Sebab masa dah mencemburui kita ni. Jadi, untung atau rugi ni, kita tengok. Okay, ini adalah saya punya GSA tadi, GSA pula, JE tadi, di mana saya akan tengok step tengok account di website
home, JE, list and then quote. Tengok payment amount untuk buy price and then action termination. Okay, tengok ni lah tadi. Okay, di sini kita boleh tengok initial investment, net cash out dan profit rate refund. Okay, dia ada beberapa method kita nak kira. Okay, then kita klik action ni akan keluar view dan termination. Okay, ini adalah cara tengok keuntungan JE lah di mana step 1 kita dah tengok tadi kan initial investment, net cash out, profit. And then di sini buy price. Kita tengok buy price and then ni payment amount tadi. Yang saya kata tadi yang saya punya payment amount adalah 1,400 lebih kan. Di sini payment amount dia 1,552. And then bila dia dah klik next tu akan keluar ni lah. Yang ketiga ni. Ketiga ni di mana JE list and then klik termination. So, masukkan berapa unit yang nak terminate, kemudian tekan button untuk submit. Dan kemudian di page 22 ni, scroll sampai bawah sekali, tengok amount MYR tu. Make sure yang step ketiga ni mesti melebihi MYR step kedua. Barulah untung. Okay? Ada soalan ni? Nak buat JSA mesti pembelian emas dari JSA dulu. Yes. Mesti pembelian emas JSA dululah. Okay, next. Alright, JE5X. Okay, JE5X. Okay. Cara first method kita nak tengok testimoni JE5X ni. Modal asal dia adalah 553. And then jumlah yang dapat adalah 80186. Okay, jadi untung dia adalah 248.48. Yang berjumlah 44.9% keuntungan. Okay, formula dia di sini. Yang macam tadi juga, step 1 klik refill ID. Lihat pada payment amount. Okay, macam tadi juga. Then kalau kita nak kira profit dia, net cash out ni tolak dengan payment amount. And then barulah kita dapat profit. Macam tadilah 801 ni tolak dengan 553 ni. Jadi kita dapat profit 248. Jadi untuk kita calculate persen dia, net peratus dia, net cash out ni bahagi dengan payment amount. Okay, yang tadi 801 bahagi dengan 553. And then darab dengan 100. So dapat 144.9 kan? Tapi 44.9 tu adalah profit. 100% tu adalah modal asal. So di sini kita dapat modal dan kita dapat sekali dengan profit. Nak ke tak nak? Of course lah nak. Kan? Kita dapat modal yang kita simpan, yang kita beli JE tu, kita dapat pula profit tu. Of course lah kita nak. Kan? Okay? Nak buat GCA mesti pembelian spread yang ada adalah 7%. Okay, thank you Kak Bibi kerana menjawab untuk saya. Okay, next. Okay, cara tengok akaun JE5X ni, macam yang dalam step ni lah. Step 1 ni kita tengok refill ID, lihat pada payment amount. And then tengoklah dia punya, lihat net cash out dia. Lepas tu kalau tengok net cash out ni adalah adakah untung? Maksudnya dah untung lah. Okay. Lepas tu kita terminate. Okay. Okay. Ni pula untuk yang rugi. Rugi, formula dia net cash out, tolak initial investment, tolak profit rate. Okay. Di sini 95.50 kan. Tolak dengan 125 USD. Initial investment. And then tolak dengan 26 USD profit rate. Jangan lupa profit rate kena kira juga So negatif 55.50. Kalau kita dah nampak negatif ni maksud dia loss position. Okay. Okay. JE10X pula. JE10X ni, okay, formula dia net cash out tolak dengan payment amount dapatlah profit. Macam tadi tolak profit rate lah. Kan? Untuk JE5X. Okay, ni 15,000. Dia punya net cash out. Tolak dengan 15,920. Okay, so negatif 11.58. Kalau dah negatif macam ni, rugilah. Kita punya account belum untung. Bukannya rugi, belum untung. Okay. Cara kita calculate persen ni adalah net cash out bahagi dengan payment amount. Okay, 15,000 ni
bagi dengan 15.920 darab dengan 100. Jadi dia punya keuntungan, dia punya apa peratus ni adalah 99.92%. Jadi makanya bila dia belum profit, dia kurang daripada 100%. Maksudnya dia belum profit lah, belum untung. Okay? Okay, second method pula. Cara yang kedua adalah di mana kita tengok net cash out plus profit rate. Okay. Dan tolak initial investment plus profit rate. Okay, bagaimana? Jom kita tengok kiraan dia. 229 ni, okay, plus 74.43. Okay, yang profit rate ni. Lepas tu, tolak dengan 250 initial investment plus 78.75. Kan tadi satu unit tu memang profit rate dia adalah 78.75 kan. Okay, so 303 ni, 0.89 ni, dah di total tadi kan, tolak dengan 328.75. Okay, lepas tu jawapan dia adalah negatif 24.86. So, dia dalam loss position. Kalau ada negatif macam ni, maksud dia loss position. Okay. Untuk yang untung pula, second method untung. Saya tak nak cerita asyik untung je. Kita cerita pula pasal belum untung tadi kan. Okay, ni baru kita cerita tentang untung. Formula dia net cash out plus profit rate refund. Okay. Tolak dengan initial investment and plus profit rate. So di sini 275.77 ni plus 74. And then tolak 250 plus 78.75. Jadi 349 ni tolaklah dengan 328. Jadi dapatlah 21.02 USD. Jadi let's say lah 1 USD tadi kan RM4.7. So 21.02 ni 21.02 USD ni darablah dengan 4.7 ringgit Malaysia, dapatlah kita punya jawapan RM98.79 dia punya keuntungan. Okay. Okay, kalaulah JE10X tu more than 1 unit, macam mana kita nak kira untung dia? Okay, jangan confuse. Sama juga dia punya kiraan. Okay, di sini paparan sistem lama lah. Okay, di mana initial investment dia adalah 500. 500 maksudnya dia beli 2 unit JE10X. So, yang A ni net cash out plus fee refund. Okay, 771 ni ya, net cash out plus dengan 132. 132 adalah management fee refund. Okay, so total adalah 903.80. Jadi, initial investment B, okay, initial investment plus fee 500 ni plus 78.75. Sebab apa 78.75? Sebab tadi satu unit kan 78.75 dia punya management fee. So time 2 lah. So dia beli 2 unit kan? Time 2. So 657.50. Jadi A ni tolak dengan B. 903 ni tolak 657. Dapatlah jawapan 246.30 USD. So, jadi untung ni 246.30 bagi dengan 657.50. Okay, darab dengan 100. Macam mana kita nak kira dia punya peratus keuntungan. So, ini adalah peratus keuntungan dia 37.46%. Akaun ini sudah untung 37.46% bersamaan dengan USD 24630. Okey, jadi di sini kita boleh klik action ni tadi. Bila dah untung, kita berpuas hati dengan keuntungan, boleh teruskan untuk terminate. Okey? Okey, dah makin kurang dah participant. Sebab ngantuk nak tidur. Saya masih lagi semangat ni. Okay, so ni adalah testimonial JE10X. Ada yang keuntungan bersih dia 200 lebih. Okay, ada yang keuntungan bersih dia 7,000 lebih. Pada masa ni lah yang 2022 dia beli and then jual 3 bulan 12. Ada yang jual 4 bulan 12. Ada yang jual 3 bulan 12 lah. Okay, jadi keuntungan bersih ni masing-masing dia ada rezeki dia masing-masing. Okay. Okay, risiko yang ada pada JE. Apa risiko yang ada pada JE? Rugi bila kita tiada holding power dan jenis tidak sabar. Di saat akaun masih belum untung, terus jual dalam keadaan rugi.
Rugilah kita. Okay. And then untung pula bila kita faham dan berilmu tentang produk di saat akaun masih belum untung, terus menunggu dengan sabar sehingga berlaku kenaikan harga emas. Itu adalah untuk orang yang untung. Okay. Alright, thank you everyone. Feel free to get in touch with me for any question. Boleh add Azhar dekat Facebook, boleh WhatsApp Azhar, and then boleh add Azhar dekat TikTok lah. Kalau feel free to get in touch. Okay? Alright, thank you Huda. Alhamdulillah. Panjang lebar. Banyak sangat ilmu yang kita dapat malam ni kan. So, Huda harap yang mana ada yang terus stay sampai habis ni, semoga tuan-tuan dan puan dapat tambah gremage emas, dapat buat keuntungan dan yang pastinya untuk termination proses kan, macam mana nak tahu dah untung ke belum tu kena jelas dekat sini supaya bila harga emas naik tinggi kita tak apa orang kata tak terkejut kan menggelabah nak cari Yeah. baru nak tanya macam mana nak terminate macam mana nak tengok untung masa tu semua orang sibuk nak tengok dia orang punya keuntungan and then nak terminate lah. Right, tuan-tuan dan puan-puan. Thank you Yeah. Azhar dan Huda. Best dapat ilmu dan refresh ilmu lain insyaAllah. Alhamdulillah terbaik perkongsian dan bersama. Alright. So terima kasih sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus stay daripada awal sampailah ke akhir sesi ini. Dan Huda sangat-sangat berterima kasih kepada speaker kita pada hari ini kerana Bersama. Puan Azhar ni dia boleh melayani kita satu persatu walaupun ada yang bertanyakan berkali-kali berkenaan dengan GCA, berkenaan dengan GSA. Sebab tadi kan Azhar selalu orang kurang jelas dekat sini. Dia nak request convert. Bila kita sebut request convert, nak convert daripada emas kepada duit. Kenalah ada emas. So kita membeli emas dekat mana? Dekat GSA tadi. So bila kita beli Yes. emas dekat GSA, setentunya dekat situ kita dikenakan spread. Dekat GCA kita tak dikenakan spread. Semasa kita request gold convert tu, kita tak dikenakan spread. So kena jelas Yes. dekat situ. Okay Mm-mm. Azhar, so sudah mewakili Dr. Wida dan juga TGC mengucap berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Azhar kerana sudi luangkan masa, sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada malam ini. Saya harap semoga lain kali Azhar dapat lagi berkongsi dengan kita melalui Zoom sharing ni walaupun berada jauh nun di Sarawak. Terima kasih Azhar. Okey, sama-sama. Terima kasih Right. semua sebab luangkan masa dengan Azhar sampai pukul 11. Tak sangka kan? Dekat pukul Okey, 11 dah thank you. tuan-tuan dan puan-puan. So, Huda pun nak minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kita habis lewat sedikit pada malam ini. Dan Huda nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi kurang jelas, kurang faham, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer balik kepada recording ataupun boleh tengok balik video-video yang kita buat Zoom ni dekat YouTube. Dan jangan lupa juga untuk dapatkan buku Kenali Akaun Emas Anda setentunya untuk membantu tuan-tuan dan puan lebih faham dengan jelas. Sebab kat situ kita pergi satu persatu ke dalam akaun pada profile company dan juga berkenaan dengan QMJ apa semua tu. So jangan lupa untuk dapatkan buku Kenali Akaun Emas Anda. Alright tuan-tuan dan puan-puan, semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat faham dengan baik ilmu pada malam ini dan insya-Allah esok tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk join sesi esok seperti biasa jam 9 malam hingga 10.30 malam kerana esok konsultan sharing membawakan seorang otai dalam bisnes dan juga seorang otai. Sebab apa udah kata otai? Kerana yang sudah pun berusia emas tetapi masih lagi berminat untuk menjana pendapatan dan membuat sharing kepada lebih ramai orang. Apa yang bestnya? Speaker kita ni dari dia tak pandai menggunakan WhatsApp, tak pandai buat live dekat TikTok, tak pandai nak buat Zoom sharing, tetapi dia cabar diri dia, dia belajar and then dia dapat buat perkongsian melalui media sosial dan juga di platform digital macam inilah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk join sesi esok. Okey, so terima kasih. Itu sahaja daripada Huda untuk malam ini. Jumpa lagi